Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk waktu ini kita teruskan dalam segmen Inovasi Negara. Kita bawakan tetamu kita di talian. Kita ada Dr. Mazlan Abbas selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Favorite Sdn Bhd. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik, betul sebutan saya Doktor, Favorite ataupun Favorite? Kalau boleh favorite benar. Oh, Favorite. Tapi ejaan itu memang berseni sikit lah ya. Favoriot. Favorite IoT, betul. Oh, favor IoT. Okey, baik. Sekarang saya faham. Bercerita tentang IoT ataupun inovasi IoT semasa dan selepas PKP, Internet of Things. Sebuah firma analisis Gartner mengatakan pada tahun 2020 akan terdapat lebih 26 bilion device yang akan terhubung melalui Internet of Things. Jadi Internet of Things merupakan satu rangkaian gergasi. Dia kata setiap manusia kemungkinan ada 8 devices yang bersambung kepadanya. Okey. Sebagai contoh, kita banyak device yang mempunyai Internet of Things. Kita ada telefon, saya ada weighing machine yang boleh sambung kepada internet, lampu saya bersambung kepada internet, saya punya smartwatch pun sambung kepada internet. Jadi lebih kurang 20 bilion ataupun 50 bilion devices yang sambung kepada internet. Wow, okey. Bagaimana IoT memberi kesan kepada manusia, Doktor? Hello? Doktor? Okey, baik. Kita cuba dapatkan Dr. Mazlan Abbas sekali lagi di talian terputus mungkin. Kita bercerita tentang Internet of Things. Baik, Internet of Things, menurut kata Dr. Mazlan Abbas tadi, konsep mudahnya adalah menghubungkan semua device yang ada butang on and off kepada internet. Ini termasuk telefon bimbit, mesin basuh ke kan, lampu dan apa segala smart device lah yang boleh kita fikirkan. Ia termasuk komponen seperti enjin jet dalam kapal terbang dan sebagainya. Kata Dr. Mazlan tadi, smart watches pun termasuk dalam Internet of Things. Baik, Doktor. Okey, baik. Bagaimana IoT memberi kesan kepada manusia, Doktor? Okey, kalau kita tengok, sebagai contohlah, kalau dahulu kita punya bisnes mungkin tidak menggunakan Internet of Things. Sekarang bila kita menggunakan Internet of Things, kita boleh membuat satu perniagaan yang lebih baru ataupun menawarkan satu perkhidmatan yang baru. Sebagai contoh, aset yang paling penting pada kita mungkin di rumah ialah sebuah kereta, kan? Jadi sebuah kereta tu bila kita pasang Internet of Things pada kereta, kita tahu kedudukan kereta kita. Jadi kalau ada kecurian, kita boleh memantau di mana kereta tu. Dan kalau kita ada kontrol, kita boleh kontrol kereta tu supaya dia enjin berhenti dari jarak jauh. Jadi pencuri akan terhalanglah untuk mencuri kereta tersebut. Dan kalau kita tengok bisnes yang akan datang ialah bila kita buat maintenance. Jadi kalau maintenance selalu ni kita hantar 10,000 km. Jadi kalau gunakan sensor dalam kereta, dia akan mengatakan kita patutnya kita kena hantar kereta sebab bateri kita ada masalah, tayar kita ada masalah, enjin kita ada masalah. Jadi sensor ini akan memberi kesan hantar ke data ni kepada kita punya workshop, dan workshop akan memberitahu kita perlu membuat maintenance. Dan akhir sekali, bisnes yang terbaru sekarang ialah bila sensor tu semua ada dalam kereta ni, kereta tu boleh pandu sendiri. Itu yang kita tengok autonomous car tu. Okey. Jadi autonomous car ni tanpa kita pemandu, kereta itu boleh memandu tanpa kawalan daripada manusia. Baik. Dan sebelum ini kita pernah dengar tentang smart cities, Doktor, kan? Ya. Okey, baik. Macam mana konsep IoT ni dapat diimplementasikan ke dalam pembinaan smart cities ni, Doktor? Okey, macam contoh macam saya lah. Saya pernah buat smart city. Bila kami lihat smart city ni selalunya dia gagal sebab kita tersilap investment, sebab kita tidak memahami apakah masalah sebenar daripada smart city. Jadi kalau kita menggunakan citizen centric, di mana citizen tu sendiri, public akan memberitahu masalah mereka. Jadi caranya macam mana? Kita menggunakan aplikasi. Di dalam aplikasi itu mempunyai kamera, dan kamera ni akan mengambil masalah-masalah yang dia lihat di jalan raya dan sebagainya. Lampu tak berjalan, lubang dan sebagainya. Dan data-data ini ada geotagging, ada lokasinya dan dihantar kepada kita punya local council. Local council akan lihat, dia akan hantar orangnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan data-data ini akan dikumpul dan kita akan lihat apakah masalah yang paling besar untuk menyelesaikan, katakan masalah traffic jam.
Jadi kita boleh buat satu traffic light yang mempunyai sensor-sensor yang berkaitan untuk mengawal lalu lintas. Di manakah laluan trafik yang tinggi yang patutnya kita kurangkan, dan kalau kita lihat sampah kita merata-rata, bagaimanakah kalau sensor itu letak di tong sampah dan lori yang akan mengambil sampah itu tahu mana tong sampah yang perlu diangkat tanpa dia lalu kawasan-kawasan yang tanpa sampah lah. Okey. Baik, jadi secara mungkin lebih bagus kita katakan ialah device yang dipakai di tempat kerja dapat maklumkan bila dan di mana kita paling aktif dan produktif. Contoh macam dekat smartphone. Dan kalau dilihat pada konteks yang lebih besar, doktor, ianya dapat diaplikasikan pada rangkaian pengangkutan yang macam doktor cakap tadi lah. Ya. Yeah. Okey, baik. Macam mana dengan keselamatan dalam IoT pula, doktor? Dalam smart city kebanyakan diorang buat IoT dalam bentuk kamera lah, kamera analytics tu. Jadi kamera ini diletakkan di tempat-tempat yang strategik dan mengambil gambar suasana di kawasan situ, dan dia akan melihat sama ada satu kecurian akan berlaku, ataupun dia akan melihat individu yang tertentu menggunakan video analytics dan mengenal pasti. Ini dia akan menyambungkan data ini dengan AI lah. Kita memerlukan sensornya data. Lagi banyak data yang kita diambil, dia akan digunakan oleh artificial intelligence untuk mengenal pasti sesuatu yang jenayah akan berlaku pun, ataupun individu yang disyaki lah. Ini yang digunakan. Jadi dalam satu kes yang lain, saya nak bagi contoh lah keselamatan dari segi ada kes yang kami buat lah. Ini untuk orang-orang tua lah kan. Selalunya orang-orang tua ni dia ada masalah dementia ataupun Alzheimer. Dia lupa ingatan. Okey. Bila dia duduk di rumah, dia tak ada orang yang nak memantau dia. Jadi macam mana kita nak jaga keselamatan dia? Bila dia keluar di rumah, bagaimana anak-anak yang bekerja boleh dapat tahu? Jadi kami katakan, pakailah sebuah jam yang mempunyai sensor dan dia mempunyai GPS. Jadi bila dia keluar rumah, kita akan dapat alert. Notifikasi mengatakan, mak bapak kita keluar di rumah. Dan kita boleh kesan di mana dia pergi travel lah, dia berjalan. Dan bila dia balik di rumah pun kita dapat notification. Jadi ini kita boleh dapat memantau dia dari jarak jauh lah untuk keselamatannya. Itu salah satu contoh. Okey, jadi realitinya Internet of Things membolehkan peluang dan hubungan tanpa had yang mana mungkin kita tak pernah terfikir pun sebelum ni kan, doktor? Betul. Baik, bagaimana IoT boleh digunakan semasa PKP ni, doktor? Tak boleh keluar rumah katanya. Ini masalah yang besar. Kan okey, kita apa yang kita buat, ada banyak benda lah yang kita boleh lakukan. Sebab kita lihat ada satu aplikasi yang kami bina dipanggil Discover. Sebenarnya dia boleh memantau macam ini. Kita dalam waktu PKP ni kita pisah bukan. Kadang waktu tertentu tu mak bapak kita dah jarak jauh dan kita pun di tempat yang lain. Bagaimana kita nak mengatakan kita boleh sentiasa berhubung dengan mereka? Jadi aplikasi yang boleh melihat, memantau mereka dari jarak jauh. Kita boleh tahu kedudukannya bila dia bergerak, dan sekiranya adalah berlaku kes-kes yang tertentu, kita boleh mengesan lokasi orang itu berada. Katalah dia pergi ke kedai, kita tahu di kawasan kedai itu mempunyai kes-kes positif COVID. Dan kita tahu kesan orang tu kat situ. Jadi kita boleh tahu orang tu pergerakannya daripada mana. Jadi kita walaupun dia berada di rumah, tetapi bila dia keluar di rumah, kita boleh tahu kawasan-kawasan yang dia lalui. Jadi kita boleh mengatakan, kita boleh kita boleh memantau ni lah dari jarak jauh lah. Okey, baik. Tadi doktor kata Discover. Ia boleh dimuat turun atau macam mana, doktor? Discover ni adalah aplikasi yang boleh dimuat turun. Untuk iOS dia ada dalam Store. Android tu kita akan adakan masukkan ke tak lama lagi. Tapi yang pentingnya saya nak sambung sedikit mengenai Discover ni bukan setakat memantau orang yang duduk di rumah, tetapi ia sekarang saya lihat ramai di antara kita cuba membuat satu perniagaan online dan dari jarak jauh. Ataupun ada sekarang bulan Ramadan kan, nak buat bazar Ramadan. 3 hari lagi, doktor? Apa dia? 3 hari lagi Ramadan. 3 hari. So dia nak menghantar barang tu yang orang order, macam mana caranya? So ada penjual,
ada runner Mhm. dan ada pembeli. Okey. Jadi kalau dia menggunakan Discover ini, jadi penjual itu akan tahu di mana runner dia berada. Sebab runner pun pakai aplikasi ni, kita tahu lokasi dia di mana. Dan Aha. pembeli pula, dia boleh tahu di mana runner itu. Sama ada sudah mengambil barangnya atau dah hampir sampai ke rumahnya. Jadi dengan cara ini dia dapat memantapkan lagi operasi perniagaan dia. Jadi menggunakan teknologi IoT, sensor-sensor yang berada dalam telefon, Mhm. apabila penjual dan runner dan pembeli dalam satu grup, dia akan lihat bagaimana penghantaran itu dapat diselaraskan ataupun dapat dimudah untuk mereka memantau barang-barang itulah. Itu yang saya katakan Discover. Mhm. Baik, selain daripada Discover, saya difahamkan bahawa Favorite juga menawarkan Rakib dan Favor Sense. Mungkin doktor boleh jelaskan sikit. Rakib ini yang macam saya bagi tahu tadi lah awal. Di masa awal dahulu, masa pembangunan kami punya perniagaan Favorite pada 2017, idea untuk membuat startup ini, kita hendak membantu orang-orang tua yang duduk di rumah. Mereka sudah tak ada anak-anak dia sibuk bekerja. Jadi macam mana kita nak memantau dia dari jarak jauh. Jadi keselamatan dan kesihatannya. Jadi Rakib adalah sebuah jam perkhidmatan di mana jam itu akan mengesan dia punya mengira dia punya heart rate, blood pressure dia. Jadi kita boleh tahu kesihatan dia. Dia boleh pantau dengan mobile app lah. Anak-anak dia boleh tengok daripada jauh. Dan sekiranya dia keluar rumah, dan dia pun kita boleh tahu kedudukannya. Lepas tu kami rasakan Rakib ini boleh diguna pakai untuk orang yang pergi haji lah. Jadi orang yang pergi haji pun kita tahu bila dia kat sana, kadang-kadang selalu sesat. Jadi ada mutawif pun yang boleh memantau dia dari jarak jauh. Jadi kalau dia ada nak SOS, dia tekan satu button, dia boleh dapat ada orang akan datang membantu dia lah. Jadi mutawif itu dah selalu membantunya. Macam Favor Sense pula, ini macam Favor Sense, dia lain sikit. Sekarang ni ramai orang yang degil lah pasal PKP ni, dia keluar rumah kan. Betul lah doktor. Jadi macam mana kita nak pantau, nak bagi tahu ke polis, ya ada orang ni degil, masih lagi kat kedai lah, seronok dan sebagainya, kita nak report dia. Jadi Favor Sense ni, dia ada satu mobile app yang kita boleh ambil gambar dia, terus dia akan geotag dia. Geotag mana lokasi dia. Betul, dia auto tag kan? Auto tag. Hantar terus kepada pihak berkenaan. Dengan cara itu pihak berkenaan tahulah ada bukti dia, tempat di mana, masa di mana. Jadi bolehlah buat pemantauan macam gitu. Item panggil Favor Sense. Kan baru dia tahu langit tinggi rendah, degil. Kurangkanlah. Degil je lah. Baik, kemudian Favorite juga mengadakan kerjasama dengan MDEC doktor untuk membantu mempersiapkan negara dalam IoT semasa dan selepas PKP. Kita perlu lonjakkan ekonomi kita juga. Bagaimana IoT ni boleh membantu melonjakkan ekonomi, dan juga macam doktor tadi dah jelaskan tentang IoT yang sangat berguna sewaktu dalam Ramadan untuk penjual dan juga runner dan sebagainya. Tapi untuk selepas PKP sendiri, untuk lonjakan ekonomi, macam mana doktor? Saya mengucapkan terima kasih pada MDEC yang menjemput saya juga ke sini. Sebab selalunya saya bersama MDEC ni dalam seminar-seminar yang dijemput bersama mereka, dan also dah dilantik sebagai Digital Hero pada 2018 lepas. Jadi untuk kata orang tu untuk memberi kesedaran bahawa digital itu adalah penting. Dan disebabkan itu kami sebenarnya mempunyai satu platform. Kami panggil IoT-nya platform lah, ataupun Favorite-nya platform tu. Jadi Favorite-nya platform ini boleh diguna pakai bukan untuk kami saja, untuk menyediakan atau membangunkan aplikasi macam Rakib, Favor Sense dan Discover tu. Tapi dia boleh memberi orang lain mereka bentuk dan membangunkan perkhidmatan IoT masing-masing. Jadi IoT platform ni dia boleh subscribe pada platform tu, dan dia boleh sambungkan sensor-sensor mereka kepada platform ini, dan dia boleh buat aplikasi dia lah untuk smart city ke, untuk memantau kesihatan ke, untuk memantau aset-aset yang tertentu. Jadi kami membiarkan atau memberi satu ekosistem kepada orang ramai. Jadi dalam masa PKP ni, inilah paling baik bagi kami lah, kami rasakan, supaya mereka boleh mempelajari benda yang baru. Sebab kita tahu era dah berubah daripada era 3 dah jadi era 4. Jadi era 4 ni era digital dan Internet of Things. Banyaklah I 4.0 ni. Sebab sekarang kita dah berubah cara kita nak
bekerja dan memantau aset-aset kita tak payah lagi dekat, kena dari jarak jauh. Jadi bila kami menyediakan platform ni, kami menyediakan satu prasarana di mana bukan setakat budak-budak sekolah, tetapi daripada universiti, graduan universiti yang masih duduk di rumah, tak boleh buat apa. Dan untuk orang yang bekerja, yang akan membangunkan aplikasi ini, mempelajarinya, menggunakan platform ini, selepas habis PKP, mereka dah ada aplikasi yang baru untuk mereka jual atau guna pakai di selepas PKP lah. Jadi inilah masa yang paling sesuai. Jadi kami bekerjasama dengan MDEC untuk memwar-warkan ni. Sebab kami juga bekerjasama dalam MDEC dengan PRIDE, with the university lah. Mana universiti dengan industri, bagaimana silibusnya boleh bertukar supaya dia lebih kepada mirip kepada industri, kegunaan industri, dan IoT diserapkan di situ. Inilah cara kami untuk membantu rakyat-rakyat kita ataupun pelajar-pelajar kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih baru lah. Okey, baik. Jadi maksudnya rakyat awam juga berpeluang untuk mencipta aplikasi sendirilah dengan Favorite ni sendiri, doktor. Adakah begitu? Betul. Pemahaman saya lah. Sekarang ni kami dah lebih kurang 3,000 IoT developer dalam sistem. Wow. 80% dari Malaysia, dan kebanyakan ni memang pelajar-pelajar universiti dan juga orang awam. Dia senang saja, dia tengok platform tu, dia akan masuk dan dia tengok kami pun dah sediakan tutorial yang mudah untuk mereka belajar lah. Itu memang kami galakkan. Budak-budak sekolah pun kita buat kontes untuk mereka, yang budak universiti kita pun ada buat untuk makmal, melengkapkan prasarana mereka di makmal. Tapi sekarang disebabkan tak boleh pergi makmal, sebenarnya IoT ni dia dari jarak jauh pun. Duduk di rumah pun dia boleh bangunkan aplikasinya tanpa duduk di universiti ataupun di syarikat masing-masing. Maksudnya orang awam boleh belajar coding secara senang jugalah, doktor. Betul, kami ada tutorial yang mudah. Okey. Jadi ada laman web yang boleh mereka layari tak, doktor? Nak dapatkan perkhidmatan ataupun nak belajar coding, nak buat app sendiri. Paling mudah dia pergi kepada www.favorite.com. Di situ ada beberapa perkhidmatan yang kami tawarkan, yang macam saya sebut tadi, Rakib, Discover, Favorite dan platform inilah. Wah, senang. Dia punya masuk je dah nampak 2 telefon dekat sana. Download now, Discover new places, adventure and memories. Ya, kami pada Mawar dulu, sebenarnya sebelum PKP ni kami dah bangunkan aplikasi ni untuk travel dengan tourism. Okey. Jadi bila berlaku COVID-19, industri travel dan tourism ni terjejas. Kan? Paling terjejas teruk lah. Terjejas teruk. Jadi tak boleh nak travel. Jadi kami rasakan takkanlah kami nak biarkan aplikasi itu begitu saja. Jadi kami lihat COVID-19 ni memberi kami peluang untuk menukarkan arahan ataupun market kami, segmen. Discover digunakan untuk runner, Discover digunakan untuk orang yang menghantar barang, jadi kita boleh pesan lokasinya. Discover boleh digunakan untuk dalam satu keluarga, untuk melihat mana-mana keluarga dia untuk keselamatan mereka. Jadi kita menggunakan teknologi untuk tengok market yang berlainan untuk suasana tertentu lah. Okey, jadi menarik sekali. Anda boleh layari www.favorite.com. Ejaan dia bukan favorite biasa tu. Dia FAVORIOT, Favor IoT lah. Okey, ada subscription free plan pun. Great for simple product, simple project lah. Dan juga ada IoT training. Ada classes dalam talian tak, doktor? Saya ada. Untuk saya ada YouTube saya sendiri. Kat Favorite YouTube channel ada semua IoT tutorial di situ, dan penerangan saya sebagai IoT sebagai general lah. Semua dalam apa itu IoT, kegunaannya, platform ni macam mana, dan begitu juga macam mana kita nak buat bisnes dalam IoT, semua saya bagi percuma. Yang situ semua percuma dia pakai. Okey. Baik. Terima kasih, doktor. Saya rasa jelas. Dan pentingnya IoT ni sebenarnya dalam kita sedar tak sedar kita ketik aplikasi dekat telefon tu, sebenarnya kita dah menyumbang kepada IoT sebenarnya. Ya. Itulah IoT device yang paling senang kita pakai lah, yang selalu kita pakai. Sekarang macam-macam, ada kereta yang start pakai push button, Android player dalam kereta. Itulah dia IoT. Sebenarnya sangat membantu. Daripada office kita boleh control lampu on off dekat rumah.
kan doktor kan? Betul. Okey. Jadi IoT ni dia bagi kelebihan lah untuk orang yang satu orang tu untuk reduce dia punya cost, sebab tak perlu lagi kita nak gunakan orang untuk melihat meter dan sebagainya kan, membaca meter, membaca data-data dari jarak jauh, katalah alat itu di gunung dan di bukit, kos dia tinggi. Jadi guna IoT kita boleh pantau dari jarak jauh, kos dia lebih rendah dan mengurangkan error. Jadi kalau menggunakan manusia ni, banyaklah ralat yang akan berlaku bila kita menggunakan tangan kan. Itu IR 1.0. Jadi gunakan data digital lebih tepat. Dan ada kelebihan IoT ni digunakan untuk increase kita punya loyalty program. Maknanya kita lebih tahu barang yang kita jual tu bagaimana dia digunakan. Sebab sensor yang berada di barang tersebut akan memberitahu kepada manufacturer bahawa inilah cara barang itu digunakan. Sebagai contohlah, washing machine kita kat rumah tu kalau ada sensor macam-macam, kita tahu bila washing machine tu, mesin basuh tu digunakan. Lepas tu bila alat baju apa, berapa berat dia letak, bila paling sedap dia gunakan. Ini semua akan memberi kesan kepada pembina manufacturer of device tu lah, equipment tu. Baik, terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Baik, itu dia tadi Dr. Mazlan Abbas selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Co-Founder untuk Favorite Sdn Bhd. Kita kembali selepas ini ke Mas Kini Berita pukul 11 pagi nanti. Tersebar luas berita pantas di media sosial. Ikut kami di www.twitter.com/bernama radio dan klik